Hai, Assalamualaikum. Petang ini saya nak mengajak kawan-kawan membuat sambal telur pecah. Okey, inilah rupanya sambal telur pecah. Sangat enak dimakan dengan nasi dan juga dengan roti atau lempeng dan sebagainya. Selamat mencuba. Bahan-bahan untuk membuat sambal telur pecah. Saya menggunakan 4 butir telur sebab ia nak makan 4 orang. 1 ulas bawang putih, 2 bawang merah ni. Kemudian lebih kurang 15 tangkai cili kering ataupun kurang lagi lah. Tak apa, kalau dia terlebih kita blend, kita boleh simpan. Jadi hasilnya setelah saya blend dia jadi macam ni. Okey, di dalam ni ada bawang putih, bawang merah dan cili kering. Untuk 1 gelas air untuk kuahnya nanti, gunakan sedikit susu santan ataupun santan kara, sedikit sahaja untuk memekatkan kuahnya. Garam secukup rasa, sedikit serbuk perasa cukup rasa jenama Maggi dan 1 keping asam keping. Saya menggunakan sedikit sahaja bawang Holland. Okey, untuk kita tambah dalam sambal kita nanti ya. Pertama kita masukkan minyak secukupnya. Okey, biarkan dia panas dulu. Setelah minyak panas, kita masukkan cili yang telah dikisar tadi. Kita kacau lagi sampai cili ini masak. Okey, inilah rupanya cili kisar yang saya tumis tadi. Okey, dalam 3 minit bagi dia masak betul-betul. Kalau kita yakin cili ni dah masak sempurna, kita masukkan air. Biarkan dia mendidih. Sesekali kita kacau. Sambal telur pecah ni satu jenis sambal telur yang paling mudah. Dan kalau kita tak ada lauk, penat-penat balik kerja, tak payah nak order kat GrabFood dan sebagainya, kita masak saja sambal telur pecah. Boleh makan sampai 2 pinggan ni kawan-kawan. Saya masukkan bawang Holland tadi. Kita kena masukkan semua sekarang ya. Okey, saya masukkan garam, semua garam tadi dan serbuk perasa cukup rasa tadi dan asam keping masukkan semua. Jadi kalau cili tadi, kalau kita dah ada siap kan, dah ready cili kisar, kita gunakan lebih kurang 3 sudu cili kisar. 3 sudu cili kisar, 1 biji, 1 ulas bawang putih dan 2 ulas bawang merah. Lepas tu kita tumbuk pun okey. Ataupun bawang putih dan bawang merah tu kita cincang pun okey. Tak ada masalah sebenarnya. Kacau lagi ya. Seterusnya saya nak kecilkan api. Untuk masukkan telur kita kena kecilkan api. Saya masukkan sedikit santan kara tadi supaya bagi pekat kuah. Okey, saya dah kecilkan api ni sebab nak masukkan telur kita kena kecilkan api. Cara dia masukkan sebiji macam ni. Pecahkan lagi. Masukkan di tempat yang sesuai, strategik. Jangan masukkan telur ketika api besar ya. Nanti telur dia berselerakkan. Masak dengan menggunakan api yang kecil. Jangan kacau. Tapi kalau nak kacau, buat macam ni saja. Telur jangan dikacau. Saya nak cakap pasal santan kara tu, itu pilihan. Pilihan, kalau tak nak guna pun tak apa. Ikut kebiasaan kita buat sambal. Nampak ni? Telur ni, biar dia masak sendiri.
Kalau nak kacau pun buat-buat macam ni saja. Okey, nampak ni cantik ni. Cuba ya kawan-kawan, jangan tak cuba. Simple, ringkas dan rasanya sedap makan dengan nasi. Beginilah rupanya sambal telur pecah. Kita nak dia masak betul, kita biarkan dia masak lagi. Kalau kita rasa nakkan kuning dia tu separuh masak, kita dah boleh angkat ni sebenarnya. Okey, saya nak tutup dah api, saya nak angkat dah sebab saya nak telur kuningnya separuh masak. Inilah dia sambal telur pecah pada petang ini.